Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kembali lagi ke channel Cikgu Fazli Handsome. So hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita untuk bahagian yang ketiga dalam bab yang kelima. So hari ini kita akan belajar gabungan transformasi untuk bahagian yang pertama. Hari ini kita akan belajar melukis image dan objek bagi suatu gabungan transformasi. Sebelum tu, pada siapa yang masih belum subscribe, boleh subscribe channel saya, Cikgu Fazli Handsome. Dan seterusnya kita akan tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, jom. Okey guys, kita masuk ke bahagian yang pertama untuk bahagian yang ketiga dalam tajuk bab 5 kongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. So hari ini kita akan masuk ke bahagian yang ketiga, gabungan transformasi, bahagian yang pertama. Okey, so hari ini kita akan belajar yang pertama menentukan image dan objek bagi suatu gabungan transformasi. Okey, seperti mana yang kita pernah belajar sebelum ini, ada 4 jenis transformasi yang pernah awak belajar pada tingkatan 1 atau 2 tak salah saya, iaitu yang pertama translasi, yang kedua pantulan, yang ketiga putaran, yang terbaru ialah pembesaran. Okey, setiap transformasi ini dia ada ciri-ciri yang tersendiri. Okey, contoh translasi ini, dia punya belakang ni ialah dia punya pindah objek dia. Atas sama ada ke kanan atau ke kiri, positif atau negatif. Yang bawah ke atas atau ke bawah sama ada positif ataupun negatif. Okey, translasi bermaksud gambarnya sama. Pantulan dia flip. Okey, dia berlipat. So dia ada garis pantulan. Okey, garis pantulan macam cermin di tengah-tengah. Okey, yang ketiga putaran. Okey, di gambar tu berpusing sama ada ikut arah jam ataupun lawan arah jam dan dia ada pusat putaran dia. Okey, dan yang keempat yang baru kita belajar ialah pembesaran, sama ada gambar tu kecil ataupun besar, sama ada dia berada pada arah yang sama ataupun pada arah yang bertentangan. Dia ada pusat pembesaran dan faktor skala. Faktor skala ni nisbah berapa kali pembesaran atau pengecilan berlaku pada image ataupun objek. So, sekarang kita akan belajar gabungan transformasi yang menggabungkan lebih daripada satu transformasi dalam satu soalan. Apa yang dimaksudkan gabungan transformasi? Image yang terhasil daripada lebih satu transformasi daripada suatu objek. Maksudnya dia bergabung di antara empat-empat transformasi ni, sama ada translasi dengan pantulan, translasi dengan putaran, pantulan dan putaran, pantulan dengan pembesaran dan sebagainya. Okey. Kita biasa nyatakan dalam bentuk gabungan transformasi AB. A ni transformasi yang pertama, B ni ialah transformasi yang kedua. Tetapi bila kita nak menjawab soalan, kita baca daripada yang belakang dahulu. Okey, iaitu transformasi B diikuti oleh transformasi A. Buat yang belakang, baru buat yang depan. Okey, langkah-langkah menentukan image atau objek bagi suatu gabungan transformasi AB. Okey, jika kita nak melukiskan image daripada objek, okey, sekarang kita nak buat AB, so dia mesti akan kita mesti buat dulu transformasi B dahulu. So nanti kita akan membentuk image yang pertama di bawah transformasi B, kemudian nak bentuk image yang terakhir baru kita lakukan transformasi A. Okey. Kalau image kita nak lukis objek pula, dia berlawanan. Image, okey, kita buat daripada depan ke belakang. Kalau objek ke image ialah B dulu baru A. Kalau image ke objek, A dulu baru B. Okey, maksudnya kita buat A dulu tapi dalam bentuk songsangan, terbalikkan daripada transformasi yang asal tu. Kemudian kita akan dapat image yang pertama di bawah songsangan transformasi A. Kemudian nak dapatkan objek, kita kena buat songsangan pada transformasi B. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Raja di bawah menunjukkan sisi 4J KLM dilukis pada sata kartes, diberi bahawa transformasi A sama dengan pembesaran pada titik Q dengan faktor skala 2. Putaran 90 darjah ikut B, putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 3 negatif 1. Lukiskan image bagi sisi 4J KLM di bawah gabungan transformasi AB. Okey, sekarang bila kita nak melukiskan image,
Okay, bila nak lukis image AB ni dia akan jadi B dulu baru buat A. Okay, sekarang Q dah ada dalam gambar. Q ialah 7, 5. Okay, dan pusat pembesaran negatif 3, negatif 1. Okay, sekarang kita nak melukiskan image bagi JKLM dulu dengan menggunakan jangka sudut. Okay, yang pertama saya sambungkan bucu M ni ke pusat pembesaran. Okay, kemudian saya letakkan jangka sudut saya. Okay, dan letakkan center jangka sudut ni ataupun titik tengah jangka sudut ni tepat pada pusat pembesaran dan 0 darjah ni tepat menghala ke bucu M. Okay, dan kita tandakan ni 90 darjah, tandakan dekat sini. Okay, dan sambungkan ke pusat pembesaran. Okay, kemudian kita kira dia punya jarak kotak pusat pembesaran ke titik M 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, bila 6 kotak, ini pun sama 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ini ialah bucu bagi M image. Okay, dan seterusnya sama juga kita ulang balik langkah yang sama, kita buat pada titik J pula. Okay, sama juga saya sambungkan bucu J ke pusat pembesaran. Kemudian saya letakkan jangka sudut saya tepat pada pusat pembesaran di bahagian tengah sini. Okay, pastikan kosong saya berada selari dengan garisan yang telah saya buat tadi. Okay, kemudian saya tandakan 90 darjah di atas sini. Okay, dan saya sambungkan tepat pada pusat pembesaran. Okay, saya kira berapa jarak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pun sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, sini ialah titik J. Tanduk. Okay, dan yang terakhir sekali ialah pusat bucu K. Okay, bukan pusatnya, bucu K. Pun sama, saya membaris dengan pensel, saya sambungkan ke pusat pembesaran. Kemudian ambil jangka sudut, saya letakkan pada pusat jangka sudut pada pusat pembesaran. Okay, saya tandakan di sini 90 darjah dan saya gariskan. Okay, so jawapan yang dia ada ialah pada titik Q. Okay, dia berada tepat pada titik Q. Okay, dan yang terakhir, berapa kali terakhir Okay, titik L pula saya gariskan. Okay, dan saya letak balik jangka sudut saya. Okay, macam ni. Pastikan berada di pusat pembesaran. Garisan 0 darjah ni berada tepat pada garisan selari di atas garisan pada titik L tadi. Okay, dan saya tandakan 90 darjah kat sini. Dan saya sambungkan terus macam ni. Okey. So, saya kira titik kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bersama 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sini ialah titik L prime. Dan kita sambungkan bucu-bucu yang telah kita buat putaran tadi. Sambungkan saja. So kita dah dapat jawapan image putaran B. Sekarang kita nak buat A pula. A kita nak buat pembesaran pada titik Q. Pusat pembesaran pada titik Q, faktor skala 2. Faktor skala 2. So, yang pertama, kita daripada pusat pembesaran Q ni, saya panjangkan dia punya garisan pembesaran dia. Saya gunakan pen biru. Setiap garisan binaan pembesaran ni saya sambungkan daripada pusat pembesaran Q
terus kepada bucu-bucu. Okey, terus pada bucu-bucu. Okey. So sekarang sebab dia kata faktor skalanya ialah 2, bermaksud imej akan besar 2 kali ganda. So kalau ini satu kotak, dia akan jadi 2 kotak daripada pusat pembesaran. So 1, 2. Okey, tandakan. Okey, 1, 2, 2 darab 2, 4. 1, 2, 3, 4. Tandakan. Okey, ni Q. Okey, ke M. 1, 2, 3. Okey, 3. 3 darab 2, 6. So, daripada titik Q juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tandakan bucunya. Okey, dan kita sambungkan bucu-bucu tadi. Okey, sekarang kita dah selesai menjawab gabungan transformasi AB. Lukis imej dulu, langkahnya B dulu, baru buat A. Okey, kita akan tengok contoh yang seterusnya. Okey, sekarang kita masuk kepada contoh yang kedua, iaitu rajah menunjukkan sisi 4 PQRST lukis pada suatu arah kartes. Diberi bahawa transformasi pembesaran pada titik 6 negatif 7 dengan faktor skala 2, pantulan pada garis X sama dengan negatif Y. Lukiskan objek bagi sisi 4 PQRST di bawah gabungan transformasi PQ. Sekarang soalan dia suruh lukiskan objek. Bila nak lukis objek, kita mulakan daripada depan ke belakang. So, kita kena buat P dulu. Okey, nak buat P tak boleh ikut soalan yang ni. Kita kena songsangkan dia. Kalau nak cari image, 2 ni bermaksud gambar dia besar. Kalau nak cari objek, gambarnya akan kecil. Kecil berapa kali ganda? 2 kali ganda. Okey, langkah pertama kita plotkan pusat pembesaran. 6, negatif 7. 6, sini negatif 7. So, kita mark di sini. Okey, kemudian kita ambil baris dan juga pen, tersambungkan setiap bucu-bucu. Okey. So, sekarang kita nak lukiskan dia punya objek. So, senang je. Kira dulu darab S ke pusat pembesaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagi 2 ialah 4. 1, 2, 3, 4. So, di sini. Okey. Kemudian, kita cuma ambil ni. Kita buat, kita tekapkan membaris dengan garisan ni dan kita unjurkan ke bawah macam ni. Okey. So, terus sambung macam ni. Okey, kemudian ni rata je, ikut saja dia punya garisan dia macam ni. Okey, ni satu kotak naik ke atas sini. Okey, sebab ni 2, 2 bagi 1, 2 dapat 1. Kemudian ni 2 kotak, 2 bagi 2 dapat 1 juga di sini. Okey, kemudian ni turun ke bawah, 2, 2 bagi 2 dapat 1. Macam ni. Dan sambungkan bucu yang terakhir. Okey, dah dapat dia punya objek bagi PQRST. Okey, untuk transformasi P. Sekarang kita nak buat Q pula, pantulan pada garis X negatif Y. X negatif Y berada di tengah-tengah macam ni. So, ini adalah garisan X sama dengan negatif Y. Okey, bermaksud X positif, Y negatif. So, sekarang kita kira jarak di antara bucu titik ke pantulan ni. Okey, setengah. Tandakan. Okey, satu kotak. Okey, kita pangkar.
Okay, ujung ni 1, 2. 1, 2. Okay, bawah ni setengah. Setengah juga. Ni 1, 2, setengah. Setengah, 1, 2. Okey, kita pangkahkan dan tersambungkan ke semua bucu-bucunya. Okey, so kita dah siap dua image. Dua objek P dan Q. So ini ialah transformasi bagi P, ini ialah transformasi bagi Q. Okey. Contoh yang ketiga. Raja menunjukkan titik P dan titik Q yang dilukis pada suatu sata kartes diberi bahawa transformasi T negatif 3, 2, U pantulan pada garis X sama dengan 1, V putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 71. Yang pertama, tentukan imej bagi titik P di bawah gabungan transformasi UT. Okay. So, kita nak buat imej dulu. Imej. Okay, UT. T dulu baru U. So, okay, titik P sini. Titik P. Kita buat T. T tu apa? T tu ialah translasi negatif 3, 2. So, 3 ke sebelah kiri. 1, 2, 3. Okay, 2 ni ke atas. 1, 2. Okay, pangkahkan tanda P prime. 1 prime. Okay, kemudian U. Okay, pantulan pada X sama dengan 1. Okay, mana pantulan X sama dengan 1? Okay, X sama dengan 1 berada pada paksi X dan berada pada garis 1 sini. Okay, kemudian kita kira kotak daripada P prime ke paksi pantulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sebelah kiri 6, sebelah kanan pun 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so ni jawapannya. P2 prime ataupun P tanduk 2. Okey, seterusnya. 2. Diberi titik Q ialah imej bagi K di bawah transformasi TV, tentukan titik K. Okey, sekarang disuruh cari objek. Okey, dia kata Q ialah imej bagi K. So, K ni ialah objek. Bila nak cari objek, kita kena buat T ke V. T ke V. Okey, sekarang titik Q ni T. T ni apa? Translasi. Okey, bila nak buat translasi, kita kena songsangkan dia. So, dia akan jadi kat sini. Kalau songsangkan, dia akan terbalikkan. So, batas jadi positif, bawah akan jadi negatif. So, sini kita ikut dia punya yang baru ni. 1, 2, 3, 1, 2. Okey, saya tandakan sebagai Q prime dulu. Okey, kemudian yang kedua, nak buat putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 71. Bila songsangkan ikut arah jam, dia akan jadi lawan jam. Okey, tapi pusat masih sama. Okey, kat mana 71? 71 sini. Ni pusat dia. So, bila nak buat ikut arah lawan jam, okey, ikut lawan jam. So, macam ni jadinya. Pastikan titik protractor berada tepat pada pusat. So, ni selari dengan 90 darjah. So, kita tandakan sini. Okay, saya gariskan. Okay. So, ini bermaksud dia ikut lawan jam. So, kira kotak 1, 2. Ini pun 1, 2. So, pangkahkan sini. Ini ialah titik K. Okay, so dah dapat jawapan nombor 1 dan nombor 2. Okay, so saya rasa cukup dulu kita punya pembelajaran untuk hari ini. Kita dah belajar cara melukiskan imej dan juga objek. Okay, jadi kita akan berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.